Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atirah binti Azman. Nombor metrik A177525. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya, iaitu kemungkaran yang perlu diperangi. Baiklah, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Ahmad Irda atas segala tunjuk ajar. Baiklah, kita akan pergi kepada pendahuluan. Kemungkaran adalah perkara yang perlu kita tangani dan perangi. Kemungkaran ini berlaku adalah disebabkan kekurangan penerapan nilai-nilai iman dan kelemahan dalam pendidikan, terutamanya pembangunan dari segi sasiah rohani. Kemungkaran yang dibincangkan dalam bab ini adalah kemungkaran yang melibatkan aspek khurafat. Bagi penyertaan masalah pula, segelintir manusia hilang kepercayaan serta mempunyai perasaan ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini memilih perbuatan dengan cara yang terkutuk untuk mendapatkan jalan yang pantas, iaitu dengan melibatkan hal khurafat. Bagi objektif kajian ini pula adalah, yang pertama, untuk mengenal pasti bentuk kemungkaran yang perlu diperangi dengan lebih mendalam supaya kita dapat melindungi diri daripada terpedaya kepercayaan khurafat. Yang kedua pula, memahami faktor pelibatan dengan kemungkaran dalam diri manusia. Bagi metodologi pula, kajian ini dihasilkan dengan menggunakan metod kajian perpustakaan. Kajian ini dihasilkan daripada menganalisis buku-buku, jurnal, artikel dan pelbagai jenis sumber yang berkaitan dengan kajian. Kepentingan kajian ini dihasilkan untuk membuka mata terhadap orang ramai bahawa kemungkaran yang perlu diperangi ini adalah perkara yang tidak diambil mudah, bahkan sekurang-kurangnya perlu diambil tahu sebagai pengetahuan am. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak mengetahui berkenaan khurafat ini. Kepercayaan khurafat ini adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah SWT. Bagi analisis kajian, yang pertama mengenai tangkal. Tangkal ini adalah sesuatu yang berbentuk fizikal yang digunakan untuk menolak bala. Masyarakat Arab purba terdahulu menggunakan tamimah ini dengan menjadikan amalan menggantungkan permata-permata atau manik-manik kepada kanak-kanak dan percaya ia dapat menghindarkan dari penyakit, menolak gangguan sihir dan membawa kebaikan. Sesungguhnya, Islam melarang sebarang penggunaan tangkal. Baiklah, berdasarkan dalil pengharaman tangkal ni, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal wuqa wat tamaima wat tawala syirk." Maksudnya, sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Daripada riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Bagi azimat pula, maksudnya adalah merupakan bahan yang terdiri daripada tulisan yang ditulis pada kertas, kain, keratan kayu tertentu. Kedatangan pengaruh Islam pada kira-kira 600 atau 700 tahun yang lepas tidak berjaya menghapuskan kebiasaan memakai tangkal azimat ini. Malahan, tangkal azimat ni terus berleluasa dan berpengaruh. Pada hakikatnya, tangkal azimat ni adalah merupakan simpulan sihir, iaitu al-uqad. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarrin naffasati fil 'uqad." Daripada surah Al-Falaq. Maksudnya, kami juga berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kejahatan tiupan-tiupan ahli sihir pada simpulan sihir. Untuk ruqyah pula adalah perlindungan yang dapat dibaca kepada orang yang sakit seperti demam, kerasukan atau penyakit lain-lain. Pada hakikatnya, ruqyah adalah doa dan tawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta penyembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya penyakit dari tubuh mereka. Sumber utama ruqyah syariah adalah Al-Quran dan hadis.
Ini adalah dalil dan pandangan ulama mengenai ruqyah. Kemudian alwad. Alwad ini atau nama lain baginya iaitu kulit kerang. Ia dikategorikan sebagai al-tamimah juga. Terdapat sebuah hadis iaitu dari Uqbah bin Amir. Ia berkata bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Maksud hadis ini adalah sesiapa yang menggantung tamimah, tangkai dari permata, maka Allah tidak akan menyempurnakannya akan hajatnya. Sesiapa yang menggantung wada'ah, tangkai berupa kulit-kulit kerang dari laut, maka Allah tidak akan memberi keamanan baginya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baiklah, al-makrifat. Definisi makrifat ni adalah ilmu mengenali sesuatu dalam ilmu tasawuf, iaitu ilmu yang mengenali hal kerohanian pada peringkat yang tertinggi atau sempurna bermakrifat. Makrifat ni adalah seperti mereka telah mengenal Allah. Lalu, mereka ini mengikhlaskan diri mereka sehinggakan mereka beribadat dengan hatinya berkata bahawa mereka beribadat ini bukan sebab mahukan pahala, bahkan hanya kerana Allah. Kata-kata tersebut membuktikan bahawa mereka ini gagal mendefinisikan lillahi ta'ala dengan betul. Ini adalah penerangan berkenaan bumu dan juga mengenai dakwaan waib. Baiklah, kesimpulan daripada kajian ini adalah setiap umat Islam yang hidup di akhir zaman ini seharusnya sentiasa meningkatkan amalan kebaikan serta menambahkan lagi ilmu pengetahuan berkenaan agama dan juga memantapkan dan menguatkan lagi iman dan akidah agar dapat jadi kekuatan kepada diri kita dan orang sekeliling kita dalam mengharungi ujian dan cabaran daripada terpesong ajaran yang menyimpang daripada sunnahnya. Wallahu alam, setakat ini sahaja perkongsian pembentangan saya. Sekian, terima kasih.